Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini cikgu nak menerangkan bab 1 indeks tingkatan 3. Sebelum cikgu terangkan lebih lanjut, tahu tak murid-murid apakah nilai 2 kuasa 2? Iaitu 2 darab 2 sama dengan 4. 3 kuasa 2, 3 darab 3 sama dengan 9. 2 kuasa 3, 2 darab 2 darab 2 iaitu 8. 3 kuasa 3, 3 darab 3 darab 3 iaitu 27. Sebenarnya indeks ni adalah nombor kuasa. So kita menulis tanda indeks dalam bentuk A kuasa N, iaitu suatu nombor A didarabkan dengan nombor itu sendiri sebanyak N kali. N darab A darab A darab A darab A seterusnya sebanyak N kali. Okey. A ini adalah asas dalam indeks, manakala kuasa iaitu N adalah indeks. Contoh seperti yang cikgu telah beri tadi, 4 kuasa 3 iaitu 4 darab 4 darab 4. 2/3 kuasa 4 iaitu 2/3 darab 2/3 darab 2/3 darab 2/3 sebanyak 4 kali. Sekarang mari kita uji diri. Ungkapkan nombor dengan tanda indeks dalam asas yang diberi, iaitu A 32 asas 2, B 81/625 asas 3/5. Okey, untuk soalan A 32 asas 2, iaitu kita menulis sebagai 2 kuasa N, iaitu asas 2. Dan 32 itu kita bahagikan dengan 2 menggunakan kaedah pembahagian berulang. Itu 32 bahagi 2 dapat 16, 16 bahagi 2 dapat 8, 8 bahagi 2 4, 4 bahagi 2 2, 2 bahagi 2 1. Iaitu 32 sama dengan 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 2, iaitu sebanyak 5 kali. Iaitu 2 kuasa 5. Untuk 81/625 asas 3/5, jadi kita tulis 3/5 kuasa N. Untuk bahagian pengangka iaitu 81. 81 kita bahagi 3 menggunakan pembahagian berulang. 81 bahagi 3 dapat 27, bahagi 3 9, bahagi 3 dapat 3, 3 bahagi 3 dapat 1. Manakala penyebut 625 kita bahagikan dengan 5. Itu 625 bahagi 5 dapat 125, bahagi 5 dapat 25, bahagi 5 dapat 5, bahagi 5 dapat 1. Maka 81/625 adalah 3/5 darab 3/5 darab 3/5 darab 3/5. Iaitu berulang sebanyak 4 kali. Maka jawapannya adalah 3/5 kuasa 4. Sekarang kita teruskan kepada hukum indeks. Dalam indeks, apa yang penting adalah asas dia. Asas indeks mesti sama. Ya, hukum pertama, pendaraban, iaitu A kuasa M darab A kuasa N. Asas dia adalah A. Maka hukum pendaraban indeks, indeks tu ditambahkan. A M tambah N. Hukum kedua adalah hukum pembahagian. A kuasa M bahagi A kuasa N, iaitu kita dapat A M tolak N. Untuk kuasa A kuasa M kuasa N, indeks tu kita darabkan. A kuasa R, B kuasa S kuasa T. Maka A R darab T, B S darab T. Untuk hukum pecahan indeks, A kuasa 1/N kita tulis sebagai A punca kuasa N. A kuasa
M per N kita tulis sebagai A kuasa M punca kuasa N. Ataupun kita boleh juga tulis sebagai A punca kuasa N dan dikuasakan M. Hukum negatif indeks. To A kuasa negatif N, di mana indeks dia bernilai negatif, maka kita boleh tulis sebagai 1 per A kuasa N. Negatif indeks di bahagian pengangka kita letak di bawah, ini bahagian penyebut, maka indeks dia telah menjadi positif. A per A kuasa negatif N. So kita dapat A kuasa N. So negatif indeks duduk di bahagian penyebut pecahan. So kita naikkan ke pengangka, negatif indeks itu telah menjadi positif. Jika pecahan A per B kuasa negatif N, maka kita terbalikkan pecahan menjadi B per A kuasa N. Indeks yang negatif telah menjadi positif. Okay, bagi semua nombor yang berkuasa kosong, jawapan dia ataupun nilai dia adalah 1. Manakala sebarang nombor berkuasa 1, kita akan dapat nombor tersebut. A kuasa 1 adalah A. Sekarang kita lihat contoh untuk hukum pendaraban. A kuasa M darab A kuasa N sama dengan A M tambah N. Contoh, 5 kuasa 4 darab 5 kuasa 2. So, kita perhatikan indeks punya asas hendaklah sama. Maka hukum dia 5, 4 tambah 2 iaitu 5 kuasa 6. Untuk 4A kuasa 3 darab 5A kuasa 4 darab negatif 3A. Maka apa yang kita dapat? Iaitu kita darabkan bahagian nombor terlebih dahulu, iaitu 4 darab 5 darab negatif 3. Kemudian diikuti dengan kita darabkan indeks, iaitu A kuasa 3 darab A kuasa 4, dan di sini adalah A kuasa 1 yang tak ditulis. Maka hukum pendaraban indeks A 3 tambah 4 tambah 1. Maka kita akan dapat negatif 60 A kuasa 8. 3P kuasa 3 darab 2Q darab 4P kuasa 2 darab Q kuasa 3. Seperti di atas, kita darabkan nombor terlebih dahulu. 3 darab 2 darab 4. Kemudian diikuti dengan indeks. So, kita tengok P dengan P. Asas yang sama. Jadi, P kuasa 3 darab P kuasa 2. Q kuasa 1 darab Q kuasa 3. Maka kita akan dapat 24. P 3 tambah 2 kita akan dapat 5. Q 1 yang tidak ditulis tambah 3 kita akan mendapat 4. Jadi jawapannya adalah 24. P kuasa 5. Q kuasa 4. Untuk contoh pembahagian hukum pembahagian indeks, iaitu A kuasa M bahagi A kuasa N. Hukum indeks dia adalah A M tolak N. Contoh, 7 kuasa 6 bahagi 7 kuasa 2. Maka kita dapat 7, 6 tolak 2, maka 7 kuasa 4. 15 I kuasa 7 bahagi 3 I kuasa 4. Jadi kita selesaikan nombor terlebih dahulu, 15 bahagi 3 ataupun 15 per 3. Untuk indeks I 7 bahagi I 4, kita akan dapat I kuasa 7 tolak 4. 15 bahagi 3, kita akan dapat 5. Indeks I kuasa 3. Untuk contoh seterusnya, 5 kuasa 8 I kuasa 7 bahagi 5 I kuasa 5 bahagi 5 kuasa 4 I kuasa 3. Apa yang kita dapat? Asas 5 yang sama. So, indeks dia kita tolakkan. Sebab
hukum pembahagian indeks. So 5 kuasa 8 tolak 1 yang tidak ditulis tolak 4. Untuk I 7 tolak 5 tolak 3. Maka kita akan dapat 5 kuasa 3 I kuasa negatif 1. I kuasa negatif 1 mengikut hukum indeks kita boleh tulis sebagai 5 kuasa 3 per I. Itu negatif 1. Kita turunkan kepada penyebut menjadi 1. Itu 1 di sini tidak ditulis. Seterusnya, hukum power, kuasa. A, M dalam kurungan N, iaitu indeksnya kita darabkan. A kuasa R, B kuasa S dalam kurungan kuasa T. Maka A R darab T, B S darab T. Contoh, 3A kuasa 4 dalam kurungan kuasa 3. Maka 3 kuasa 3 darab A 4 darab 3. Maka kita akan dapat 3 kuasa 3 adalah 27 dan A kuasa 12. Contoh seterusnya, 3G kuasa 3 H kuasa 2 kuasa 2 per 9G kuasa 2 H. Apa yang kita dapat? 3 1 darab 2 untuk G, 3 darab 2 untuk H, 2 darab 2. Maka kita akan dapat 3 kuasa 2, 9. G, kita akan dapat 6 kuasa 6, H kuasa 4. Per 9 G kuasa 2, H. 9 dengan 9 kita boleh potong. G kuasa 6 bahagi G kuasa 2 menggunakan hukum pembahagian indeks. So, kita tolakkan dia punya indeks. G 6 tolak 2 dan H 4 tolak 1. Maka kita akan dapat G kuasa 4, H kuasa 3. Untuk hukum pecahan, A1 per N, kita akan dapat A punca kuasa N. A kuasa M per N, kita akan dapat A kuasa M punca kuasa N atau A punca kuasa N, kita kuasakan M. Contoh, 64 kuasa 1 per 3, iaitu 64 punca kuasa 3. 64 ni kita boleh tulis sebagai 4 darab 4 darab 4. Punca kuasa 3, maka kita akan dapat 4. 16 kuasa 3 per 4. Jadi kita boleh tulis 16 punca kuasa 4 kuasa 3. 16 punca kuasa 4 kita boleh tulis sebagai 2 darab 2 darab 2 darab 2 punca kuasa 4 dan kita kuasakan 3. Maka kita akan dapat 2 kuasa 3 iaitu 8. Okey, hukum negatif indeks. A kuasa negatif N adalah sama dengan 1 per A kuasa N. 1 per A kuasa negatif N sama dengan A kuasa N. Untuk pecahan A per B kuasa negatif N, kita terbalikkan pecahan B per A kuasa N. Contoh, 2 kuasa negatif 5. Itu sama dengan 1 per 2 kuasa 5. Nilai negatif turun ke penyebut menjadi positif. 1 per 2 kuasa 5 adalah 1 per 2 darab 2 darab 2 darab 2. 5 kali kita akan dapat 1 per 32. Untuk 1 per 2 kuasa negatif 5. So, negatif 5 duduk di penyebut. So, kita menjadikan dia positif, kita naikkan dia kepada pengangka, iaitu 2 kuasa 5. Sama dengan 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 2 sama dengan 32. Contoh seterusnya, 2 per 3 kuasa negatif 3. Maka pecahan kita terbalikkan menjadi 3 per 2 kuasa 3. Iaitu 3 darab 3 darab 3 per 2 darab 2 darab 2. Kita akan dapat 27 per 8.
kuasa kosong dan kuasa 1. Sebarang nombor kita kuasa kosong bernilai 1 dan sebarang nombor kuasa 1 bernilai nombor tersebut. Contoh, Z kuasa 9 kuasa kosong, kita akan dapat 1. Z kuasa 9 kuasa 1, kita akan dapat Z kuasa 9. 3 kuasa 5 kuasa kosong, kita akan dapat 1. Begitu juga 3 kuasa 5 kuasa 1, kita akan dapat 3 kuasa 5 iaitu 2, 4, 3. Okay. Cuba lihat contoh seterusnya. K kuasa 4 darab K per K kuasa negatif 3. Itu asas semua sama. So, K 4 tambah 1 yang tak ditulis, tolak. Itu hukum negatif. Hukum bahagi. Tolak negatif 2. Maka apa kita dapat? 4 tambah 2. Ni tolak darab tolak akan menjadi tambah. So, 4 tambah 1 tambah 2, kita akan dapat 7. Okay, contoh seterusnya, 3F5 G kuasa 2 darab F4 kuasa negatif 3 bahagi F negatif 2 G7 bahagi 3 G kuasa negatif 3. Okey. Langkah pertama, bahagi ini kita tulis semula dalam bentuk darab 1 per, iaitu bahagi F negatif 2 G7 kita tulis sebagai 1 per F negatif 2 G7. So, bahagi 3G kuasa negatif 3 kita tulis 1 per G negatif 3. So, seterusnya kita selesaikan yang ini. So, 3 kuasa 2 F5 darab 2 G darab 1 darab 2. So, apa kita dapat? 3 kuasa 2 F kuasa 10 G kuasa 2. So, seterusnya F4 darab negatif 3. So, darab 1 per F negatif 2 G7 darab 1 per 3G kuasa negatif 3. Okey, seterusnya kita akan dapat 3 kuasa 2 F kuasa 10 G kuasa 2 darab F negatif 12 darab 1 per F negatif 2 G7 darab 1 per 3G kuasa negatif 3. So, apa yang kita buat? Nombor kita selesaikan dengan nombor. Itu 3, 2 tolak 1. F10 tambah negatif 12 tolak 2. G2 tolak negatif tolak 7 tolak 3. So, kita akan dapat 3, 2 tolak 1, 3. F10 tolak 12 tambah 2, kita akan dapat 0. G 2 tolak 7 tambah 3, kita akan dapat negatif 2. F kuasa kosong adalah 1. Maka kita akan dapat G per kita akan dapat 3 per G kuasa 2. Itu G negatif 2 menggunakan hukum indeks, kita tukar menjadi 1 per G kuasa 2. Okay, seterusnya 3 kuasa X tolak 1 sama dengan 81. Cari nilai X. Okay, langkah dia 81 kita tukarkan kepada indeks asas 3. So, kita akan dapat 3 kuasa 4. So, bila asas sudah sama, maka indeks dia kita boleh samakan. Maka X tolak 1 sama dengan 4. X adalah 5. So, negatif K per 2 kuasa 4 kuasa 6. Negatif K per 2 kuasa 4. Kita boleh tulis sebagai negatif K per 2 darab negatif K per 2
darab negatif K per 2 darab negatif K per 2. Negatif darab negatif menjadi positif, darab negatif menjadi negatif semula, mendarab balik negatif akan menjadi positif. Maka nilai dia adalah K per 2 kuasa 4. So, K per 2 kuasa 4 kita darabkan dengan 6. Maka kita akan dapat K per 2 kuasa 24. Contoh seterusnya, negatif H kuasa 3 kuasa 7. So, negatif H kuasa 3. Negatif H kali negatif H kali negatif H. So, kita akan dapat negatif H kuasa 3. Sebab apa? Negatif darab negatif positif, darab negatif akan menjadi negatif. So, hasilnya negatif H 3 darab 7, iaitu negatif H 21. Sekian dulu daripada cikgu. InsyaAllah kita bertemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.